Assalamualaikum, nama saya Ana Rana Patania binti Salahuddin dan saya merupakan pegawai pengambilan di Kolej Komuniti Hulu Selangor. Dan sekiranya anda ingin menghubungi saya, boleh hubungi saya di direct line 0360570126 atau menghubungi saya melalui Instagram, Facebook ataupun melalui Blogspot. Selaku pegawai pengambilan, tugas saya adalah untuk menjaga data anak tuan-puan sepanjang mereka bergerak pelajar di Kolej Komuniti Hulu Selangor. Dan antara dokumen yang perlu dihantar kepada saya adalah 3 salinan kad pengenalan pelajar, ibu bapa atau penjaga. Maksudnya pelajar ada 3 salinan, ibu bapa ada 3 salinan ataupun penjaga 3 salinan. Begitu juga untuk salinan SPM, saya perlukan 3 salinan. Salinan sijil co-curriculum sekiranya ada, gambar pasport 4 keping. Ini gambar pasport yang terkini dan seeloknya gambar ini mestilah berpakaian formal. Saya tak naklah ada pelajar yang warna rambutnya perang dan sebagainya. Okey, untuk ibu bapa yang ada slip gaji, sila sertakan 3 salinan slip gaji yang terkini. Sekiranya tiada slip gaji bekerja sendiri, boleh isi surat pengesahan pendapatan yang terdapat di dalam borang BHHP. Kemudian saya juga perlukan anak tuan-puan untuk mempunyai akaun bank sendiri atas namanya sendiri dan digalakkan pelajar untuk ada akaun dengan bank Islam. Jadi salinan akaun ini juga perlulah beri pada saya sebanyak 3 salinan. Okey, sekiranya bertukar alamat, perlu maklumkan kepada pensyarah kelas pertukaran alamat tersebut supaya saya boleh mengubah suai di dalam sistem saya. Selain itu, borang-borang yang perlu dihantar kepada unit pengambilan adalah borang BHSP1 iaitu maklumat peribadi, borang BHSP2 laporan perubatan. Okey, untuk laporan perubatan ni boleh pergi ke klinik swasta dengan bayaran ditanggung oleh sendiri oleh pihak pelajar ataupun klinik kerajaan, hospital kerajaan. Semuanya kalau pergi hospital kerajaan perlu ada appointment kan, biasanya pergi ke sana bawa borang BHP2 berserta surat tawaran, so mereka akan bagi appointment. Kalau pergi swasta sediakan duit je lah. Okay, biasanya kalau swasta sebelum ni mungkin dalam 150 ke 200 sebab dalam laporan perubatan ni perlu buat X-ray. Kemudian ada borang BHP 3, 4, 5 dan 6 di mana di setiap borang BHP ini ada bahagian tanda tangan pengesahan. Jadi pengesahan ini perlu dapatkan daripada pegawai kerajaan grade A ke atas, maksudnya grade 41 ke atas, penghulu, ketua kampung dan senarai-senarai siapa yang boleh mengesahkan borang ini ada dinyatakan di dalam borang BHP. Selain itu, borang-borang lain adalah borang permohonan tangguh. Okey, sekiranya anak tuan-puan terlibat dengan kemalangan, na'udzubillah kita tak nak terjadi, tetapi seandainya terjadi dan yang melibatkan patah-patah tulang ni biasa MCD lama, 2 bulan, 3 bulan. Dan sedangkan kita punya tempoh pengajian kita adalah 4 bulan saja untuk PDP. Jadi bila MC terlalu lama, kami menggalakkan pelajar untuk buat penangguhan. Jadi kalau rumah berdekatan boleh datang ke kolej isi borang secara hard copy. Sekiranya rumah jauh boleh muat turun borang-borang ini daripada blogspot saya kat warna pink ni, pengambilan kkhs.blogspot.com, download, isi dan post kepada saya supaya saya boleh proses penangguhan. Penangguhan ni dia akan efek lah, katakan dia dah semester 1, semester 2 accident. Jadi bila dia tangguh semester 2, jadi bila dia masuk balik, dia akan masuk balik semester 2 dengan junior dia, bukan dengan kawan-kawan dia lah sebab dia dah tangguh. Kemudian sekiranya jodoh kita tak panjang, anak tuan-puan menerima tawaran belajar tempat lain yang lebih bagus ataupun merasakan kos yang diambil itu tidak sesuai, nak berhenti, tolong isi borang properly lah. Janganlah missing in action, tak ketahuan ke mana. Isi borang supaya saya tahu status anak tuan-puan berhenti. Kemudian dalam tempoh 2 minggu, anak tuan-puan boleh memohon untuk pertukaran program. Contohnya katakan daripada kos komputer rasa macam tak serasi dengan kos komputer, nak tukar kepada pelancongan, boleh isi borang tukar program.
Kemudian satu lagi untuk tukar college. Okey, contohnya bila dah mendaftar ke Kolej Komuniti Hulu Selangor dalam bidang pelancongan, sedangkan tuan-puan daripada Banting, and then baru tahu yang rupanya dekat Kuala Langat ada Kolej Komuniti Kuala Langat ada kos pelancongan juga. Jadi kenapa anak nak datang belajar jauh sedangkan yang dekat rumah ada kan? Nak tukar ke Kuala Langat boleh, bukan tak boleh, tapi cuba tanya dulu Kolej Komuniti Kuala Langat kalau mereka sudi menerima. So, saya tak ada masalah, datang jumpa saya ataupun isi download secara online borang ini untuk tukar ke college, and then kita akan tukar prosedur pertukaran college ni lah. Cumanya untuk tukar college ini supaya tak rugi semester, dalam tempoh 2 minggu pertama PDP tu boleh tukar, and then lepas tu tak boleh tukar. Kalau tukar kena tunggulah next semester baru boleh tukar college. Okey, untuk tangguh yuran, okey, saya faham sometimes kita ada masalah kewangan kan. Yuran pengajian memang yang RM200 tu memang tak boleh nak tangguh, yang tu memang kena bayar. Sebab kalau tak bayar yuran pengajian RM200 tu, saya tak boleh daftarkan anak tuan-puan dalam sistem. Dengan kata lain, anak yang belajar kat kolej ni macam parti lah. Pendatang haram kan, sebab tidak ada daftarkan. Jadi RM200 tu memang wajib bayar dalam bentuk kiriman wang, money order. Tetapi yuran pelbagai boleh mohon tangguh sebab saya faham kewangan setiap orang berbeza. Jadi kalau ada masalah kewangan boleh isi borang penangguhan yuran dan buat isi borang tu, and then note kat situ lah bila agaknya boleh bayar. Jadi borang-borang ini boleh minta dengan unit pengambilan ataupun muat turun daripada blogspot unit pengambilan. Selain daripada itu, fungsi unit pengambilan juga adalah untuk mengeluarkan surat pengesahan pelajar. So kat sini ada contoh surat pengesahan pelajar di mana surat pengesahan pelajar ini boleh digunakan untuk membuat permohonan bantuan zakat ataupun bantuan daripada institusi kewangan lain, Baitulmal dan sebagainya, ataupun untuk memohon kad diskaun KTM. So KTM sekarang pembayaran secara kad kan macam prepaid macam tu. Dan untuk pelajar memang ada kad pelajar, kad diskaun. Saya tak pasti berapa persen, tapi pada saya gunakan peluang ini untuk dapatkan kad diskaun. Jadi bila kita nak gunakan KTM, so lebih murah. Sekiranya anak tuan-puan admitted ke hospital kerajaan, boleh dapatkan surat pengesahan ini supaya anak tuan-puan boleh dikecualikan daripada bayaran charge di rawatan di hospital kerajaan. Kemudian tadi saya ada bagi tahu yang anak tuan-puan ni perlu membuka akaun bank ya. Jadi dengan membawa surat tawaran ataupun surat pengesahan pelajar ini, mereka dapat membuka akaun dengan lebih murah. Contoh ni, saya tak pasti ni rate yang terkini berapa, tapi ini rate beberapa 2-3 tahun lepas. Kalau bank, kalau nak buka akaun RM200.5, tapi kalau dengan bawa surat pengesahan pelajar atau surat tawaran, boleh buka akaun dengan RM50 saja. Kalau bank rakyat, buka akaun RM100. Dan apa-apa saja yang tuan-puan rasakan perlu surat pengesahan pelajar ni, boleh minta daripada unit saya, boleh bagi tahu Ana untuk mohon melalui unit pengambilan. Setiap pelajar Kolej Komuniti Hulu Selangor akan mendapat kad pelajar. Cuma saya masih berfikir sama ada saya nak buat sesi mengambil gambar untuk kad pelajar ni semasa hari pendaftaran, atau pelajar perlu upload gambar sendiri dekat form saya nanti. Saya tak pasti lagi. Tapi kad pelajar ini saya akan memang provide dan dah termasuk bayaran tu dalam yuran pelbagai yang tuan-puan bayar. Cumanya sekiranya kad pelajar ini rosak ataupun hilang, pelajar perlu bayar RM20 untuk mendapatkan kad yang baru. Dan pelajar perlu memakai kad ini wajib sepanjang berada di kawasan kolej atau ketika menjalankan apa-apa aktiviti kolej. Okey, ini adalah anggaran tempoh pengajian sepanjang anak tuan-puan belajar di kolej komuniti. Let's say semester 1 adalah pada Jun 2020. Jadi anak tuan-puan akan tamat pada sesi Disember 2021. Jadi kalau sesi Disember 2021 dianggarkan dia habis latihan industri itu pada Mac 2022. Macam tu, itu anggaran sekiranya tiada penangguhan sepanjang tempoh dia belajar di kolej komuniti. Dan untuk makluman lagi,
tempoh pengajian pelajar di College Community untuk CJ adalah selama 10 semester. Jadi katakan kalau normally dia akan berada kat college adalah 4 semester. Jadi sekiranya nak tangguh, boleh tangguh tak ada masalah, tapi tidak boleh lebih daripada 10 semester untuk dia tamat. Katakan dia asyik tangguh, lepas tangguh lagi, lepas tangguh lagi. Tuk bila kita kira semester 4 dia adalah pada semester yang ke-11. Jadi dia tak boleh nak grade. Rugilah kan? Jadi kalau nak tangguh boleh tangguh, tapi kena buat penilaian sendiri bila dah tangguh, bila sepatutnya datang balik ke kolej supaya tak lebih daripada 10 semester. Untuk sesi Jun, biasanya kita akan buka 2 kelas untuk setiap program. Maksudnya kelas SPL akan ada SPL 1A dan juga SPL 1B. Begitu juga untuk pelajar komputer akan ada SSK 1A dan juga SSK 1B. Nanti apabila pendaftaran dibuat, pihak kami akan tentukan anak tuan-puan berada dekat kelas A ataupun kelas B. Dan macam mana nak tahu, saya ni kelas mana? Nanti pensyarah kelas akan buat grup WhatsApp. Jadi you all join kelas tersebut supaya you all tahulah siapa kawan-kawan, siapa pensyarah kelas. So pensyarah kelasnya adalah seperti mak ayah lah sepanjang berada di college community. Jika ada masalah ke apa, jumpa pensyarah kelas dulu, and then barulah jumpa saya ataupun pegawai-pegawai yang lain. Dan untuk tujuan itu, saya mohon kerjasama semua supaya memastikan nombor telefon yang diberikan di dalam borang BHHP1 adalah nombor telefon yang tepat dan masih lagi aktif supaya kita boleh add anda di dalam WhatsApp group kelas. Untuk pelajar yang berasal daripada Selangor, dah bermastautin lama di Selangor, pihak Lembaga Zakat Selangor ada menyediakan bantuan dana mahasiswa di mana antara syaratnya adalah telah mendaftar sebagai asnaf fakir, miskin dan mu'alaf di bawah Lembaga Zakat Selangor, mendapat tawaran pengajian. College Community Hulu Selangor merupakan panel kepada pusat pengajian Lembaga Zakat Selangor dan dia ada syarat-syarat. Jadi permohonan inti sekiranya anak tuan-puan mendapat tajaan daripada pihak zakat, saya akan bantu tuan-puan untuk claim semua yuran dan juga sewaan hostel sekiranya ada, dan saya akan refund semula yuran dan juga sewaan hostel itu setelah mendapat pembayaran daripada pihak zakat. Jadi for those yang dapat zakat ni, saya rasa dia lebih beruntung lah. Selain pada itu, kita juga ada bantuan kewangan pelajar college community. So dia syarat dia beza. Untuk bantuan pelajar college community, dia syarat dia pendapatan keluarga bawah 3,000. Tapi untuk lembaga zakat ni, mungkin ada family yang lebih memerlukan, boleh mohon. Permohonan tu perlu dibuat sendiri melalui laman web dia seperti yang berwarna biru ni, boleh mohon sendiri. Apabila dah dapat surat kelulusan, boleh forward kepada saya supaya saya boleh proses untuk tujuan claim yuran dan juga sewaan tadi. Untuk pelajar daripada negeri lain, saya tak pasti prosedur lembaga zakat di setiap negeri. Sebab setiap negeri dia punya prosedur dia adalah berbeza. So apa yang saya kongsikan ini adalah daripada Lembaga Zakat Selangor. Sebab kebanyakan pelajar kami daripada Selangor. Dan saya biasa berurusan dengan Lembaga Zakat Selangor. Okey, yang ini adalah link untuk memohon kad konsesi KTM yang saya katakan tadi, kad diskaun KTM. So permohonan tu perlu dibuat secara online. Kemudian nanti print out borang seperti yang kat sini, yang warna putih ni, and then hantar kepada saya akan cop pengesahan dan dilampirkan bersama dengan surat pengesahan pelajar. Apabila kad ni dah ada, sebelum ni pelajar perlu collect kad konsesi ni dekat KL Central. So kena mohon sendiri melalui link yang warna oranye ni, kena isi. Last but not least, saya mohon kerjasama daripada semua untuk mengisi soal selidik daripada link warna pink ni, ataupun boleh juga scan QR code ini dan jawab dengan jujur supaya saya dapat feedback. Apa pendapat awak tentang proses pendaftaran,
tentang WhatsApp group dan sebagainya. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Sekali lagi terima kasih kepada semua kerana memilih Kolej Komuniti Hulu Selangor sebagai institusi untuk anda menggapai cita-cita, dan kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.